Kehidupan kita di Malaysia memang tak lari daripada mendengar cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang berkait rapat dengan alam yang kita tak dapat nampak dengan mata kasar ataupun dalam bahasa halusnya, alam di sebalik mata. Kero yakin ramai di antara kita semua memang dibesarkan dengan pelbagai kisah-kisah mistik, kisah-kisah seram dan juga kisah-kisah alam bunian. Daripada kita kecil lagi, memang semua benda tu telah diceritakan ataupun dah diceritakan oleh seseorang, maybe daripada ayah or ibu kita, maybe daripada atuk ataupun nenek kita, maybe daripada saudara mara kita, maybe daripada kawan-kawan kita, or maybe daripada surat khabar, guys. Yes, daripada official report yang melaporkan perkara tersebut berlaku ke atas seseorang. Sebagai salah satu contoh yang Kero boleh ketengahkan dalam isu ni adalah kisah Azharul Mukris, yang di mana dia didapati telah hilang selama 7 hari berturut-turut ketika mendaki di Bukit Broga bersama dengan 5 orang kawan dia. Kero pasti ramai di antara pendengar-pendengar semua yang tahu pasal kes Azharul Mukris hilang di Bukit Broga. Mana taknya, masa Azharul hilang selama 7 hari tu, sebanyak 600 hingga 700 orang sukarelawan yang datang untuk membantu Azharul, dan akhirnya daripada 600 hingga 700 orang yang datang untuk mencari Azharul tu, tak jumpa pun Azharul dekat mana, walaupun diorang dah mencari dekat tempat yang Azharul hilang tu. And finally, Azharul berjaya dijumpai dalam keadaan yang sangat lemah oleh sekumpulan pendaki, yang di mana kumpulan pendaki tu tak tahu pun dekat situ ada kes orang sesat, ada kes orang hilang. At that time pun diorang memang nak mendaki naik ke puncak. Diorang kumpulan pendaki tu bukannya sukarelawan yang join untuk mencari Azharul. Diorang just hiker juga, diorang nak naik juga ke Bukit Broga. So selepas Azharul diselamatkan, dia kemudiannya dihantarkan ke hospital, dan semasa di hospital dia telah diinterview oleh seseorang daripada pihak media, dan dekat dalam interview tersebut Azharul mengatakan dia mengalami kejadian siang dan malam sebanyak 3 hari sahaja. Padahal pada hari dia ditemui itu adalah hari yang ke-7 dia hilang. And dia juga bagi tahu yang di mana semasa dia hilang tu, dia hanya berada dekat sekitar kawasan tu saja, dekat sekitar kawasan dia hilang. Yang peliknya dekat sini adalah tak ada seorang pun yang nampak dia, padahal 600 ke 700 orang sedang mencari dia pada masa tu. And dekat sinilah kita boleh nampak macam ada something wrong happen dekat dia semasa dia hilang. So based on apa yang Azharul cerita, dia actually termasuk ke dalam alam bunian. Dan sebelum dia hilang tu, actually masa kawan-kawan dia semua dekat depan, and masa tu dia dekat belakang sekali, pada masa tersebut dia ternampak seorang budak perempuan yang berpakaian jubah putih dan juga berpodak, and dia pergi ikut budak perempuan tu. Dia sendiri tak tahu kenapa dia pergi ikut budak perempuan tu. Dia seolah-olah macam kena pukau tau, something like that. And then budak perempuan tu pun membawa Azharul ke sebuah gua, dan untuk pengetahuan anda, ketika Azharul ditemui, Azharul berada dekat sebelah batu yang besar. Ramai yang beranggapan bahawa di dalam alam bunian mungkin Azharul nampak itu adalah sebuah gua, akan tetapi hakikatnya di dunia sebenar ianya hanyalah sebuah batu besar. Itu adalah anggapan daripada orang. Dan Azharul juga mengatakan semasa dia berada dekat dalam gua tersebut, untuk menghilangkan rasa dahaga yang dia rasa pada masa tu, dia pergi minum air dekat air terjun yang berada dekat dalam gua tu. And untuk pengetahuan anda lagi sekali, sepanjang Azharul hilang, hujan turun hampir setiap hari. Jadi ramai yang beranggapan bahawa air yang Azharul minum tu bukanlah daripada air terjun dekat dalam gua. Kemungkinan itu adalah air hujan, guys. Ada orang cakap tahu, kemungkinan Azharul ni berhalusinasi semasa dia hilang disebabkan oleh kekurangan sumber makanan dan minuman. Akan tetapi siapa kita untuk mempersoalkan alam gaib, kan? Siapa kita untuk mempersoalkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kita sendiri tahu yang alam gaib tu memang wujud. Salah satu contoh yang lain yang Kero boleh bagi adalah kes kehilangan Acap. Korang bayangkan, kes ni memang menggemparkan satu Malaysia pada masa tu. Semua media memfokuskan kes kehilangan Acap sebab diorang nak bantu untuk mencari Acap. Akan tetapi sampai sekarang Acap masih tak dapat dijumpai. Macam-macam spekulasi yang timbul. Akan tetapi yang paling kuat ialah Acap termasuk ke alam bunian, and then dia tak nak balik. Itu adalah antara spekulasi yang dibuat oleh orang-orang awam, guys. And bukan setakat tu je, ada banyak lagi. Kes Zulaiha yang secara tiba-tiba hilang selepas jatuh daripada pokok jambu. Bunyi memang pelik, guys, tapi memang betul. Dia hilang selepas dia jatuh daripada pokok jambu. Ada yang mengatakan dia telah diculik. Akan tetapi semasa dia hilang tu, dia tengah main dengan adik dia. Kalau betul dia kena culik, kenapa penculik tak culik adik dia sekali? And even dah cari dekat merata tempat dengan menggunakan anjing pengesan, beberapa buah bot, helikopter pun ada sekali, tapi tak dapat jumpa, guys. So selepas dah cari tak jumpa apa semua tu, ada yang menganggap bahawa Zulaiha termasuk ke alam lain, mungkin ke alam bunian
yang di mana bapa dia sendiri bagi tahu beberapa hari sebelum Zulaiha hilang, memang ada benda-benda yang pelik berlaku dekat situ, dekat rumah diorang, dekat pokok jambu tu. Yang pertama, salah seorang adik-beradik Zulaiha yang bernama Siti Rofiah memberitahu kepada bapa dia bahawa dia ada bau wangi dekat bahagian pangkal pokok jambu tu, and bau wangi tu actually melekat dekat badan Rofiah selama beberapa hari, and beberapa hari kemudiannya kucing yang diorang bela tak nak masuk langsung dekat dalam rumah diorang, and bila dia tengok kucing tu rupanya tidur dekat pokok tu guys. So ketika mereka sekeluarga dah buntu tak tahu nak cari Zulaiha dengan cara apa lagi, finally mereka terpaksa meminta pertolongan daripada bomoh, dan semasa bomoh tersebut berada di bawah pokok tu guys, dia terasa seolah-olah ditarik oleh suatu kuasa gaib, dan tarikan tu berpunca daripada pangkal pokok jambu tu. Actually banyak lagi, memang banyak guys kisah-kisah yang berkaitan dengan alam gaib ataupun lebih spesifik alam bunian yang berlaku dekat Malaysia ni, yang melibatkan orang ramai, orang awam, and kisah-kisah ni lah yang mendapat memberikan gambaran ataupun yang membolehkan kita untuk imagine bagaimana keadaan dekat alam sana, bagaimana cara kehidupan di sana dan sebagainya. Perkara ni tak lain dan tak bukan adalah untuk menjadikan kita supaya lebih bertakwa dan yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guys, dalam video kali ni Carol akan menceritakan sebuah kisah daripada seorang penulis novel yang terkenal dengan gelaran namanya Honda Hitam, yang di mana ianya adalah permulaan kepada kisah keterlibatan beliau dengan alam bunian. Kisah ni telah berlaku sejak daripada 30 tahun yang lalu guys. 30 tahun guys. Jadi Carol sarankan kepada anda semua, nak percaya boleh tapi jangan taksub. Ketaksuban tanpa berlandaskan agama boleh membuatkan kita sesat guys. So sebelum kita go through this story, khas kepada peminat podcast, actually Carol ada buat satu YouTube channel baru yang bernama Carol Series Podcast, and dekat dalam YouTube channel tu Carol dah pun upload beberapa video, yang di mana video pertama adalah berkaitan dengan pocong belaan orang kampung yang telah diceritakan oleh salah seorang sahabat Carol yang bernama Harry, and then Syamim Story pun ada menceritakan bagaimana beliau dengan tim beliau menghadapi satu situation yang sangat complicated, yang di mana diorang kena bersihkan tempat, yang di mana tempat tu adalah sebuah rumah, dan itu adalah rumah orang yang dah mati selama sebulan. Diorang kena bersihkan bekas mayat tu terbaring dekat atas lantai dengan bau busuk dia, jangan ceritalah. Memang gila doh. Korang wajib dengar podcast ni, and ada banyak lagi podcast yang akan menyusul pada masa akan datang. So guys, tanpa membuang masa anda semua, let's go. Seperti yang Carol bagi tahu tadi, kisah ni Carol ambil directly daripada novel yang bertajuk Kisah dengan Jin, J dan Misteri Loket Tembaga, yang ditulis oleh penulis novel yang terkenal dengan gelaran namanya Honda Hitam. Carol dah minta kebenaran dengan pihak penerbit untuk mengambil sedikit intipati yang ada dekat dalam novel tersebut untuk dijadikan cerita di dalam video Carol series, dan mereka memberikan kebenaran untuk berbuat demikian. Jadi ini adalah kisah benar yang telah berlaku sejak daripada 30 tahun yang lepas yang telah dialami oleh J. So cerita dia berkaitan dengan seorang budak lelaki yang bernama J, dan pada ketika tu J berusia 11 tahun, yang di mana dia membesar di salah sebuah perkampungan yang berada di Benut, dan Benut adalah salah satu mukim yang berada di dalam daerah Pontian. And bagi yang tak tahu Pontian tu dekat mana, Pontian ni merupakan salah sebuah daerah di Johor. Untuk pengetahuan korang, salah satu sebab kenapa Carol berminat untuk menceritakan kembali kisah yang telah diceritakan di dalam novel ni adalah disebabkan oleh ianya berlaku di Benut. Kalau korang nak tahu, actually Carol punya kampung adalah di Benut, dan mak Carol sendiri telah menceritakan beberapa kisah berkaitan dengan alam bunian yang terjadi di Benut, termasuklah dengan kisah salah seorang ahli keluarga Carol yang telah disorok oleh bunian. Dan kisah tersebut berlaku di Benut guys. Dulunya Benut memang tak maju macam sekarang ni. Sekarang ni kalau korang pergi dekat Benut dah macam-macam, ada dataran, pot-pot makan yang best pun ada banyak dekat situ. Tapi itu betul-betul dekat Pekan Benut lah. Tapi kalau di persekitaran Benut tu masih lagi sama, ianya masih lagi ada banyak perkampungan dekat sana guys. So berbalik kepada cerita tadi, J merupakan anak kedua daripada 6 orang adik-beradik, dan J itu adalah merupakan seorang yang berjantina lelaki. Carol just bagi tahu awal-awal sebab takut korang confuse semasa Carol menceritakan kisah ni. Dan J ada seorang abang yang 3 tahun lebih tua daripada dia, and semua adik-adik J yang di bawah J adalah perempuan. Maksudnya dia ada 4 orang adik perempuan termasuk dengan J dan abang J, so total ada 6 orang adik-beradik guys. So Carol just nak explain betul-betul supaya korang boleh get into the story kejap lagi guys. So kisah ni bermula ketika J berusia 11 tahun, yang di mana pada
pada masa tu J suka sangat lepak dekat rumah Wak Akbar, yang di mana rumah Wak Akbar tu tak jauh pun daripada rumah J. Rumah Wak Akbar tu masih lagi berada di dalam kampung yang sama dengan J, and apa yang membuatkan J suka sangat lepak dekat rumah Wak Akbar adalah disebabkan oleh Wak Akbar ni guys. Bila J datang ke rumah Wak Akbar akan entertain J, ataupun senang cerita Wak Akbar ni akan menceritakan tentang perkara-perkara yang berlaku pada zaman dulu kepada J, and J memang suka sangat pasal benda tu. J suka gila bila Wak Akbar buka cerita pasal zaman dulu, pasal zaman perang dengan Jepun, pasal komunis, and pasal macam-macam lagi lah. Kiranya diorang berdua ni macam melepak lah, and bila mana Wak Akbar tak ada idea ataupun tak ada benda nak diceritakan kepada J masih lagi lepak dekat situ, tapi dia tak adalah lepak duduk melangok je macam tak ada benda nak buat kan. Bila mana Wak Akbar dah tak ada benda untuk diceritakan, Wak Akbar akan suruh J untuk petik biji kopi, dan biji kopi yang dipetik oleh J tu J akan letakkan di dalam bekas tin yang bersaiz 17 liter. Dia punya tin tu lebih kurang macam tin biskut yang ada dekat pasar raya tu, tapi tin yang 17 liter ni lagi besar sikit lah guys. And bila tin 17 liter tu dah penuh dengan biji kopi, Wak Akbar akan berikan upah sebanyak RM2 kepada J. Dengar macam sikit kan RM2 kan, tapi RM2 pada zaman tu memang sangat besar guys. Boleh buat belanja sekolah selama seminggu babe. Berbalik kepada cerita tadi, kebiasaannya J memang akan datang ke rumah Wak Akbar setiap hari Jumaat dan Sabtu, sebab dulunya dekat Johor pada masa tu sekolah cuti Jumaat dan Sabtu tau. Akan tetapi masa zaman Khairul sekolah dulu, Johor dah start cuti hari Sabtu dan Ahad. Akan tetapi lepas Khairul habis sekolah, Johor kembali semula cuti pada hari Jumaat dan Sabtu sampailah sekarang ni. Dia macam ada transition sikit lah berkenaan dengan cuti hujung minggu tu mengikut peredaran zaman. So nak dijadikan cerita, bila tiba hari Jumaat, macam biasa pagi-pagi lagi mesti si J tu akan pergi ke rumah Wak Akbar. So untuk pergi ke rumah Wak Akbar, J kena melalui satu jambatan yang di mana dekat bawah jambatan tu terdapat sebatang sungai yang mengalir ke laut tau. And ketika J melalui jambatan tu guys, jambatan tu adalah diperbuat daripada kayu. So ada kayu yang rapat, ada kayu yang tak rapat. Korang boleh imagine jambatan tu macam mana. Jadi semasa J melalui dekat atas jambatan tu, J pun melihatlah ke arah sungai yang berada di bawah jambatan tu guys. Kiranya kepala dia masa tu sedang menghadap ke bawah untuk melihat air sungai yang mengalir tu guys. And kadang-kadang tu bolehlah dia tengok ikan-ikan yang ada dekat tepi-tepi batang jambatan tu kan, or dekat tepi-tepi semak tu, sebab kebiasaannya memang ikan akan lepak dekat tempat macam gitu kan. So dalam pada dia tengah tengok dekat bawah sungai tu kan, tiba-tiba mata dia tertumpu ke arah celahan kayu tu, yang di mana dekat celahan kayu tu dia ternampak ada duit shilling RM1 tengah terselit di celah-celah kayu jambatan tu, and tak cakap banyak, dia pun cubalah ambil duit shilling yang terselit tu kan, duit kan. Dia pun tadahkanlah tangan dia dekat bawah duit shilling tu, sebab takut kalau tolak duit shilling tu ke bawah, memang kemungkinan besar duit shilling tu akan jatuh ke sungai. Jadi dia tadahkan tangan dekat bawah duit shilling tu, and satu lagi tangan dia yang ni dia tolak sikit duit shilling tu untuk macam tolak dia ke bawah lah. So bila dah tolak sikit demi sikit, finally duit shilling tu jatuh dekat atas tangan dia, and dia pun macam happy lah kan, sebab dapat duit shilling RM1. Time tu nilai RM1 tu besar babe. So bila dia dah berjaya ambil duit shilling tu, dia pun cuba untuk tengok duit shilling tu, and dia pun rapatkan duit shilling tu ke mata dia tau. And time tu guys, apa yang dia lihat bukanlah rupa duit shilling RM1, akan tetapi dekat shilling tu ada gambar Kaabah guys. And bila dibelekkan shilling tu ke belakang, dekat shilling tu tertulis Ayatul Kursi guys. So J pun macam blur sekejap. Dia cuba untuk belek-belekkan benda tu kan, dia pusingkan ke depan, dia pusingkan ke belakang, dia tengok ke arah tepi benda tu, dia cuba untuk memerhatikan detail-detail yang ada dekat benda tu, and dia jadi makin blur guys. Apa benda siap ni? Disebabkan J pun dah blur, dah alang-alang dia nak pergi ke rumah Wak Akbar tu, dia ambil benda yang dia jumpa tadi tu, dia bawa sekali dengan dia, and dia terus menuju ke rumah Wak Akbar guys. Sampai je dekat rumah Wak Akbar, J pun terus bagi dekat Wak Akbar benda tu, and bila Wak Akbar pegang je benda tu, dia terus cakap dekat J, benda ni susah nak dapat tau, kau jaga elok-elok benda ni kira rezeki kau lah ni. Lepas dah cakap macam itu, Wak Akbar pun rapatkan benda tu ke arah mulut dia, and dia macam ada baca something lah, sebab J nampak bila Wak Akbar rapatkan benda tu ke mulut dia, mulut si Wak Akbar tu terkumat kamit, macam ada baca mantra ke baca doa ke, tak, J tak sure lah apa yang si Wak Akbar baca time tu. Jadi bila Wak Akbar dah selesai membaca something dekat benda tu, Wak Akbar pun menyerahkan kembali loket tembaga tu kepada J. So lebih kurang dalam 2 jam J dah lepak dekat rumah Wak Akbar time tu. Wak Akbar pun suruhlah si J tu untuk pulang ke rumah. Dah J, kau balik lah, Wak kejap lagi nak pergi solat Jumaat ni, tapi sebelum kau balik tu, kau habiskan dulu pisang rebus tu. Wak Akbar ni guys, kalau dengan J ni, dia memang jenis yang tak kedekut tau. Bila mana kalau J datang je dekat rumah Wak Akbar, mesti ada je benda yang Wak Akbar akan hidangkan kepada J. Kadang-kadang tu ubi rebus, kadang-kadang tu pisang rebus, kadang-kadang tu keladi rebus, kadang-kadang tu jagung bakar ataupun ubi kayu bakar. And then kalau air pula, confirm Wak Akbar ni akan hidangkan air kopi ataupun akan buatkan air kopi O kepada J guys. Ni memang orang kata tu makanan kampung yang memang
Sedap babe kan. So nak dijadikan cerita, masa solat Jumaat pada hari tu, Jay pergilah solat bersama-sama dengan abang dia dengan menaiki satu basikal yang sama. Sebab diorang ada satu basikal je time tu. And lepas dah settle solat Jumaat, diorang berdua pun terus balik ke rumah. Setibanya di rumah, Jay terus ambil braso, yang di mana pada mulanya Carol sendiri pun tak tahu apa benda braso tu. And bila Carol search dekat Google, baru Carol tahu yang braso tu adalah sejenis pengilat benda-benda logam guys. Kalau orang dulu-dulu, biasanya diorang akan menggunakan braso ni untuk kilatkan diorang punya basikal. Sebab basikal merupakan kenderaan utama pada zaman dulu. So braso tu orang kata tu memang penting lah dulu untuk kilatkan basikal. So Jay pun ambil braso tu and dia pun gunakan braso tu untuk kilatkan loket tembaga yang dia jumpa pagi tadi. Sebab Wak Akbar pun dah pesan dekat dia kan untuk jaga loket tembaga tu elok-elok kan. And then lepas dah cuci and lepas dah kilatkan loket tembaga tu, Jay pun pergi simpankan loket tembaga tersebut di bawah lapik para tempat letak pinggan mangkuk. Kalau macam rumah dulu-dulu, para untuk letak pinggan mangkuk tu biasanya diperbuat daripada kayu or papan kayu. And untuk tak nak bagi kayu or papan kayu tu cepat reput ataupun cepat rosak, orang dulu-dulu akan meletakkan lapik dekat atas para kayu tu sebelum meletakkan pinggan or mangkuk. Lapik yang digunakan tu kebiasaannya adalah jenis kain-kain yang tak pakai jenis yang serap air lah. Kan lepas dah basuh pinggan mangkuk tu semua kan, mesti akan ada saki-baki air yang tinggal dekat pinggan mangkuk yang dibasuh tu kan. Maka kalau tak dilapik dengan menggunakan kain di atas para jenis kayu tu, memang akan cepat reput and memang akan cepat berlumut lah kayu tu nanti guys. So kita sambung balik. So selepas Jay dah bersihkan, lepas Jay dah kilatkan loket tembaga tu, dia pun terus letakkan dia pun terus simpan loket tembaga tersebut di bawah lapik para pinggan mangkuk yang berada di dapur tu guys. Nak dijadikan cerita, pada malam hari yang sama, pada malam hari Jumaat, kira malam tu adalah malam Sabtu, kebiasaannya sebelum Jay tidur, Jay memang akan minum air dulu guys. Jadi Jay pun bangun and dia pun terus menuju ke dapur. Sampai je dekat dapur, dia pun terus pergi dekat cerik air and dia pun pergi tuangkan air daripada cerik air ke dalam cawan. And time dia dah tuang tu, time dia dah minum air tu, time dia nak teguk air tu, dia perasan ada something yang bercahaya dekat bahagian para pinggan mangkuk tempat dia simpan dia punya loket tembaga tadi petang tu. Cahaya tu seolah-olah macam cahaya kunang-kunang tau. And bila Jay nampak dekat atas para tu bercahaya, dia terus tak jadi minum air, dia terus pergi dekat para tu. Time dia tengah berjalan ke para tu, cahaya tu masih lagi kelihatan. And bila dah sampai dekat depan para tu, bila dia selak je lapik para tu, cahaya tu terus hilang serta-merta. Jadi sekarang ni Jay confused, dia keliru. Apa yang jadi? Ni apa pasal time aku selak je cahaya tu terus hilang? Cahaya tu ada kena-mengena ke dengan loket tembaga ni? So time tu Jay dia macam cuba untuk tutup balik selakkan lapik tadi tu, and cahaya tu muncul balik. Dia macam terkesima dengan kejadian tu and dia pun tak fikir panjang, dia terus selakkan balik lapik para tu, dia terus ambil loket tembaga dekat atas para tu and then dia ambil kotak mancis yang kosong yang tak jauh dengan dia time tu dekat dapur tu. Bila dah ambil kotak mancis tu, dia pergi letakkan loket tembaga tu ke dalam kotak mancis yang kosong tu guys. And then dia pergi ambil kain lap yang berada dekat dapur tu, dia bungkuskan kotak mancis tu ke dalam kain, dia macam balutkan lah kotak mancis tu ke dalam kain tu dengan menggunakan kain tu, and dia terus masukkan loket tembaga yang berada di dalam kotak mancis yang telah dibaluti dengan kain. Dia masukkan semua benda tu ke dalam bantal kekabu dia guys. And selepas dia dah buat semua benda tu, cahaya tu terus tak kelihatan. And then Jay pun sambung minum air, and lepas dah minum air, Jay pun terus tidur dengan menggunakan bantal yang di mana dekat dalam bantal dia tu ada loket tembaga yang telah dibungkuskan apa semua tadi tu guys. So pada malam tu dia dapat satu mimpi yang di mana dekat dalam mimpi dia tu, dia telah didatangi oleh seorang lelaki tua yang sedang berjalan ke arah dia. And bila lelaki tua tu berada betul-betul dekat depan Jay, dia terus memberikan salam. Assalamualaikum. And then Jay pun menjawab salam lelaki tu. Waalaikumsalam. Lepas Jay jawab salam lelaki tu, lelaki tua tu terus menghulurkan tangan dia ke arah Jay untuk bersalaman dengan Jay lah. Akan tetapi Jay macam terkedu, dia just buat bodoh je, dia macam tak nak salam lah dengan lelaki tua tu. So bila lelaki tua tu perasan yang Jay tak nak salam dengan dia, lelaki tua tu terus cakap dekat Jay, tak apalah kalau kamu tak nak bersalaman dengan atuk, kamu simpanlah loket yang kamu jumpa tadi tu. Ia milik kamu sekarang, tapi pada satu hari nanti akan ada seseorang yang mengaku itu miliknya. Assalamualaikum. Lepas je lelaki tua tu bagi salam, dia terus menghilang. And pada masa dia menghilang tu, Jay sempat menjawab salam lelaki tua tu guys. And suddenly Jay macam terdengar suara abang dia tau. Dek, oi dek, kau cakap dengan siapa ha? Jay terus tersedar daripada tidur, and time tu abang dia berkali-kali tepuk pipinya Jay untuk menyedarkan Jay daripada mimpi dia. Dek,
kau cakap dengan siapa tu? Oi. So dalam keadaan yang macam mama-mama itu kan, Jay terus mengatakan yang dia dapat satu mimpi yang di mana dekat dalam mimpi tu ada orang bagi salam dekat dia. And then dia pun jawab salam lelaki tu. Dia just bagi tahu dekat abang dia macam gitu je. And then abang dia pun terus cakap dekat Jay, dah jom tidur balik. Sebelum Jay nak sambung tidur tu, Jay pandang ke arah jam dinding, and jam dinding pada masa tu menunjukkan pukul 4 pagi. Dia cuba untuk tidur akan tetapi agak sukar, tapi dia tertidur juga guys. And pagi tu dia tersedar apabila muka dia terkena pancaran matahari daripada tingkap yang terbuka yang dekat rumah dia tu. And Jay terus bingkas bangun and terus mandi. And lepas dah settle mandi siapa semua tu, Jay terus sarapan sekejap. And lepas dah settle sarapan, hati dia macam tergerak untuk check dia punya loket tembaga dekat dalam bantal kekabur dia guys. Bila dia check, masih ada lagi dekat dalam bantal tu. And dia pun keluarkanlah loket tembaga tu daripada kain and kotak mancis. And masa dia keluarkan loket tembaga tu, ada satu bau yang sangat wangi tau. Tapi bau wangi tu bukanlah bau minyak wangi. Bau tu seperti bau bunga, tapi Jay sendiri tak pasti bau bunga apa. So Jay pun dia macam bau-bau sikit kan benda tu kan. Time dia tengah nak macam tu, tiba-tiba dia dengar suara mak dia datang daripada pintu belakang. And dia letakkan loket tembaga tu dekat dalam kotak mancis, and dia balut dengan kain, and then dia sumbat kat dalam dia punya bantal kekabur dia guys. Seminggu kemudiannya guys, ketika Jay sedang berjalan-jalan seorang diri dekat kawasan kampung dia tu, dengan secara tiba-tiba dia didatangi oleh lelaki tua yang sama macam dalam mimpi dia sebelum ni guys. And lelaki tua tu mengajak Jay untuk pergi ke rumah lelaki tua tu. Jay macam bela tau, and dia pun pergi ikut je lelaki tua tu tanpa bertanyakan apa-apa soalan. So sepanjang perjalanan tu, Jay dengan lelaki tua tu langsung tak cakap apa-apa. And Jay pun just macam ikut je lelaki tua tu. And apa yang Jay perasan adalah sepanjang perjalanan yang Jay lalui dengan lelaki tua tu, jalan-jalan tersebut Jay tak pernah langsung lalu dekat jalan-jalan tu semua. Sepanjang hidup dia tinggal dekat kampung tu, dia tak pernah langsung lalu dekat kawasan tu. So itu adalah apa yang diperasan time tu. So dah lama sikit berjalan tu, tiba-tiba perjalanan dorang ni terhenti dekat sebuah kawasan yang dipenuhi dengan pokok buluh. And lelaki tua tu bila dah sampai dekat situ, lelaki tua tu cakap dekat Jay, tutup mata kejap. And then Jay pun tutup mata dia. So tak lama lepas tu, bila Jay buka je mata dia, dia perasan yang diri dia time ni berada di kawasan tanah tinggi. And pemandangan yang berada dekat depan mata dia pada masa tu memang sangat luas guys. Bila dia pandang ke bawah, dia dapat lihat ada satu perkampungan yang berada di kawasan lembah. Memang cantik. Bagi korang yang tak faham dengan maksud lembah tu adalah kawasan yang macam dalam gambar ni guys. Dekat sekitar kawasan tu ada tanah tinggi and ada bukit or gunung yang tinggi, and perkampungan tu berada di antara kawasan-kawasan yang tinggi tu guys. Memang luas mata memandang, macam kawasan-kawasan dekat Switzerland tu guys. And di sepanjang perjalanan untuk menuju ke rumah lelaki tua tu, kiri dengan kanan jalan tu dipenuhi dengan pelbagai jenis pokok kau. And bila diorang dah sampai dekat halaman rumah lelaki tua tu, Jay dapat lihat ada sekumpulan anak muda sedang bersilat di kawasan halaman rumah. And bila Jay memandang ke arah beranda rumah lelaki tua tu, dia nampak ada beberapa orang wanita sedang membaca Al-Quran. So bila dah sampai betul-betul dekat depan rumah lelaki tua tu dia macam rumah kampung yang kalau nak masuk ke rumah tu kena naik tangga tau guys. And dekat sebelah tangga tu ada satu tempayan yang berisi air. And sebelum Jay naik ke atas, Jay basuh dulu kaki dia dengan menggunakan air yang berada dekat dalam tempayan tu guys. So bila dah ada dekat dalam rumah lelaki tua tu, Jay dia cuba memerhati dekat arah sekeliling dia. And dia nampak diorang semua berpakaian macam pakaian orang zaman dulu-dulu guys. Lelaki yang tengah bersilat dekat halaman rumah tu, bila dia tengok dengan teliti, semuanya bertanjak. And wanita yang ada dekat beranda semuanya memakai kebaya, and diorang juga berselendang tau. So bila dia dah perhatikan sekeliling itu, tiba-tiba lelaki tua tu datang menghampiri Jay. And pada masa tu lelaki tua tu bawa sekali dengan dia punya anak bini dia guys. Time tu apa yang Jay perasan adalah lelaki tua tu mempunyai seorang bini, and then dia ada 2 orang anak. Yang pertama anak lelaki berusia belasan tahun, and then yang kedua adalah anak perempuan, yang di mana anak perempuan dia tu berusia lebih kurang dalam 9 tahun macam gitu. So bila dah diperkenalkan dengan anak dengan bini tu, lelaki tua tu pun mempelawa Jay untuk duduk. And then bila Jay dah duduk, tak lama lepas tu Jay dihidangkan dengan air kopi berserta tapai ubi. So lelaki tua tu pun mempelawalah Jay untuk makan. Jemputlah makan. Tapi Jay ragu-ragu untuk makan guys. Bila lelaki tua tu nampak yang si Jay ni macam ragu-ragu nak makan, dia terus cakap, kamu sangsi ya dengan makanan kami. Jay just macam berdiam diri, dan sambil tu dia memandang ke arah sekeliling dia. Dia macam buat dono je lah kan. And beberapa ketika kemudian Jay bersuara, Atuk, saya nak balik. Kamu makan dulu. Lepas dah makan nanti Atuk akan hantar kamu balik. So dalam keadaan yang macam tiba-tiba Jay just macam diam. So lelaki tua tu pun just diam. And then tiba-tiba Jay terdengar suara bapak dia. Dia macam blur. And baru dia tersedar rupanya dia bermimpi guys. And dia terus terjaga. And bapak dia terus cakap,
kau ngigau ni, nak tidur tak cuci kaki, kau pergi ambil wuduk sekarang. So J pun bangun and dia pun pergi ambil wuduk, and then dia cuba untuk tidur tapi agak susah juga, tapi dia berjaya untuk tidur. So keesokan harinya lepas J balik daripada sekolah agama, J terus pergi ke rumah Wak Akbar, and J terus ceritakan semua benda yang dia mimpi tu kepada Wak Akbar. And time tu Wak Akbar terus cakap dekat dia, J, tu orang bunian tu, dia suka dekat kau. Nasib baik kau tak makan minum dekat rumah dia masa tu. Aku rasa bapak kau ni dah pagarkan badan kau lah. Sebab biasanya kalau orang dah mimpi macam gitu, diorang memang tak tolak pelawaan, diorang memang akan makan terus, diorang akan minum terus. And then J pun macam diam sekejap, and then dorang borak-borak sikit, and then sebelum maghrib tu J pun balik ke rumah. So pada malam tu bila dorang tengah makan malam sekeluarga, J dengan bapak J, and then ada mak dia, and then adik-beradik dia yang lain, bapak J time tu tanya dekat J, J, kau ni ada suruhkan apa-apa ke daripada ayah? 2-3 minggu ni kau asyik mimpi je. And then J pun macam diam sekejap, and then J pun just cakap yang dia ni banyak baca cerita seram, tapi bapak dia tak percaya guys. And selepas daripada tu J memang kerap mengelak untuk berbual dengan bapak dia. Contoh bapak dia dekat ruang tamu, and then dia tak duduk dekat ruang tamu. Contoh bapak dekat dapur, dia takkan datang kat dapur. Dia macam untuk mengelak bapak dia lah, sebab takut bapak dia tanya yang bukan-bukan kan. So 2 hari kemudiannya J mendapat mimpi yang sama, yang di mana pada mimpi tu dia didatangi oleh anak kepada lelaki tua tu yang bernama Kintan. Anak perempuan dia nama Kintan yang berusia 9 tahun tu guys. So dekat dalam mimpi tu, Kintan ajak si J ni untuk main buaian, yang di mana buaian tu sangat unik sebab dia punya tali adalah daripada jenis dahan pokok yang terjuntai tau. Dahan pokok yang berjuntai tu kan. Korang tahu kan. So dalam mimpi tu guys, Kintan datang 3 orang dengan kawan-kawan dia. Semua perempuan kawan-kawan dia tu semua. So disebabkan oleh diorang tu semua kanak-kanak, jadi J ni macam selesa lah nak berkawan dengan diorang. And J pun terimalah ajakan si Kintan tu untuk bermain buaian. And bila dah lama sikit tu, J rasa selesa dengan orang, and then dia rasa benda tu macam bukan mimpi tau. And bila dah macam lama sikit orang main, orang berbual apa semua tu, tiba-tiba Kintan bagi tahu dekat J yang di mana, kami pulang dulu ya, dah hampir masuk waktu solat ni, besok kami datang lagi. J pun terus tersedar daripada tidur, yang di mana pada masa tu dia tersedar disebabkan oleh dia terdengar azan subuh berkumandang. So guys, cerita ni tak habis dekat sini je guys. Memang banyak lagi benda yang terjadi kepada J sampai J membesar, and semuanya ada kaitan dengan alam bunian, yang di mana J telah diberikan batu jade, and then ada sampai satu tahap tu J dapat batu cincin daripada diorang, and banyak lagi guys yang benda yang terjadi dekat dalam novel tu. So korang boleh sambung cerita ni dekat novel diorang yang bertajuk Kisah dengan Jin, J dan Misteri Loket Tembaga. Korang boleh dapatkan dengan menggunakan link di bawah. So bagi Carol lah kan, cerita ni best sebab dia buka minda kita tapi tanpa ketakzuban. Just dia punya penceritaan ni memang menarik, yang boleh memberikan gambaran kepada kita bagaimana alam dekat sebelah sana. Nak percaya boleh, tapi jangan taksub. Lagi sekali guys, korang boleh dapatkan novel ni dengan menggunakan link di bawah. Sekian from Carol Series. Until next time, see you soon. Assalamualaikum. Wave, look, the vibe is on something mystical. I don't say to rap, my spirit do. Ain't no telling you what he might do. Write the songs and he real too. Trap jumping, it's a rage cage. Short circuit in the mainframe that I be on in a minute though.